Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita sambung muka surat 7 ya, insyaAllah. Yang ini 10 mabadi ya. Ya, kita mula dengan 10 mabadi muka surat 7 ya, tuan-tuan buat rujukan insyaAllah. 10 mabadi dasar-dasar ilmu tauhid. Ya, setiap ilmu yang kita nak pelajari, semua bidang ilmu, khususan urusan yang berkaitan dengan ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, maka ada prinsipnya yang 10 yang wajar terlebih dulu kita mengetahuinya. Kita nak tunjuk satu ilmu, kita kena tahu dululah ilmu tu mari daripada mana, hujahnya di mana, mana sandarannya, siapa yang membawa ilmu ni kepada kita, ya, apa hukum menuntutnya. Ini di antara disebut sebagai 10 mabadi, ataupun kita boleh sebut sebagai 10 prinsip yang penting ya bagi memula ia menuntut ilmu sesuatu ilmu baik. Soalan, apakah mabadi, dasar-dasar ilmu tauhid? Dalam ilmu tauhid ada 10 mabadi. Ia mempunyai 10 mabadi ataupun dasar-dasar ya, yang disebut di sini sebagai ilmu yang mana kita harus tahu. Jadi yang pertama, nama dia, nama ilmu ini kita kena tahu dulu ya. Ilmu tauhid disebut sebagai ilmu tauhid. Saya tengok pada nota kaki di bawah tu 9 ya. Kerana perbahasan yang paling banyak dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkisar dalam rukun iman yang 6 perkara lah. Rukun iman yang 6 perkara tu, antara yang terlibat dalam rukun iman 6 perkara tu ada 2 rukun. Yang pertama percaya kepada Allah, dan rukun yang ke-6 mempercayai kepada takdir, qada dan qadar. Dua-dua ni melibatkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut sebagai ilmu tauhid. Maka kita mengenali ilmu ini, dengan menguasai ilmu ini barulah dapat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menguasai, memahami arti takdir ya, takdir, soalan qada dan qadar, masalah nasib. Kita banyak sebut tentang nasib kan, nasib ya. Kalau kita buat satu urusan, tiba-tiba urusan itu tidak berjaya, kita salahkan nasib kita, betul tak ya? Itu tak betul ya. Ini sudah menyalahi, maknanya kita telah menyalahi memahami konsep tauhid daripada segi takdir ataupun qada ataupun qadar. Ini perlunya. Maka itu dikatakan ilmu tauhid yang pertama ya. Yang kedua disebut juga dengan ilmu akidah. Akidah ya. Akidah di perkataan aqad, artinya simpulan, ikatan. Simpulan, ikat. Kita kena ikat ya. Ada beberapa perkara yang wajib kita jadikan sebagai keyakinan, kepercayaan yang kita kena ikat dia pada pegangan akidah dan kepercayaan kita. Ada perkara yang kita boleh percaya dan boleh tak percaya. Ada perkara yang kita tak payah percaya. Ada perkara yang kita wajib kena percaya. Ada perkara yang kita sunat saja percaya. Itu maknanya. Sebab urusan ini berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan yang mesti diikatkan, maka dipanggil akidah. Ya, itu kita lihat nombor 10. Kerana ia membahas tentang kepercayaan yang kukuh dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga dipanggil ilmu kalam. Juga dipanggil ilmu kalam. Ilmu sifat 20 ni ilmu kalam juga dipanggil. Kalam kita faham, kalam Allah. Kita rujuk kepada nota kaki nombor 11. Kerana ia banyak dibahas dan diperdebatkan dan perbahasan yang panjang, dan banyak terjadi perbezaan pendapat adalah tentang sifat kalam. Ya, perkata sifat kalam. Al-Quran tu kalam Allah. Ya, di antara perkara yang banyak diperbincangkan, diperbahaskan pada zaman awal Islam, seketika 300 tahun ya berlalunya Rasulullah dan Khulafa' Rasyidin,
timbul, ya, timbul kumpulan-kumpulan firqah-firqah daripada masyarakat Islam sendiri yang mula bertelagah, yang salah memahami konsep kalam Allah, yakni Al-Quran. Ya, di sinilah timbul firqah-firqah yang wujud, yang disebut sebagai faham-faham yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah ataupun yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antaranya faham Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ni kalau sekarang kita panggil liberalisme. Sekarang, ya. Dulunya dia panggil Mu'tazilah, ya. Jadi golongan ini mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Quran itu adalah ciptaan Allah, dia makhluk, dia baharu sebab dia ada huruf, ada suara, ada ayat, ada bunyi, ya. Ada baris dan bagai-bagai, boleh dicetak lagi, ya, dapat disentuh, dapat dipegang, dapat dilihat, dapat dibaca, maka dia adalah makhluk. Di satu pihak pula masih mempertahankan, ya, hakikat sebenar Quran itu adalah qadim. Kerana kalam Allah qadim, Allah bersifat kalam. Antara sifat-sifat Allah yang wajib ada pada Allah, berdiri pada Allah, sifat kalam, yang ini berkata-kata, ya. Jadi apabila Allah menyebut, contohnya dalam Quran, kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, telah berkata-kata Allah akan Nabi Musa dengan perkataan, dengan kalimah yang sempurna. Artinya Allah berkalam. Jadi kalam Allah itu daripada kalam nafsi, daripada zat Allah itu sendiri, telah diimplementkan, diturunkan kepada manusia supaya manusia boleh memahami. Sebab Allah berkalam bukan dengan berhuruf, bukan dengan bersuara, bukan dengan ada alat suara, tidak, ya. Allah berkalam secara nafsiyah, yakni dirinya sendirilah yang amat mengetahui bagaimana konsep kalam ketuhanan Allah, ya. Tapi kalam itu nak diturun kepada manusia sebagai madlul, bertunjuk kepada manusia, dia perlu diturunkan mengikut cara manusiawi, iaitu boleh baca, ada huruf, ada ejaan, ya. Jadi apa yang kita baca daripada Al-Quran itu sendiri adalah datang daripada kalam Allah yang nafsi, kalam nafsi dirinya. Kemudian implementation daripada kalam itu disebut sebagai kalam lafzi, lafaz kita boleh baca. Jadi kalam lafaz itu datang daripada kalam nafsi. Oleh kerana kalam nafsi itu adalah qadim, maka kalam lafzi juga dihukum sebagai qadim. Begitulah. Ya. Mana boleh kalam nafsi daripada Allah turun kepada kita, kita kata kalam kita, kalam makhluk. Kalau makhluk mana? Ya, ini masalah, ya. Jadi maka itu jelas bahwasanya kalam Al-Quran adalah qadim, bukan baru. Tapi secara prosesnya kita menulis, kita membaca itu mengikut kaedah baru, kaedah makhluk, ya. Tapi kalam itu sebenarnya adalah kalam yang qadim. Inilah persoalan yang begitu banyak dibahaskan pada awal, pada 300 tahun sesudah mangkat Rasulullah SAW, maka timbullah berbagai-bagai firqah kalangan masyarakat Islam yang bertelagah, ya, sehingga berlakunya pembunuhan, ya, para ulama, ya, dan sampai di antaranya ada ulama yang telah ditangkap, dipenjara dan disiksa. Contohnya antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal, pemuka mazhab Hanbali, ya, mazhab Hanbali itu Imam Hanbali itu, ya, telah dipenjara, di rotan, ya, dalam tempoh 27 tahun, 27 bulan, maaf, 27 bulan, ya, 27 bulan beliau telah dipenjara dan juga di rotan tiap-tiap hari. Kerana beliau berpandangan, berpegang kepada bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim, bukan baru. Sedangkan pemerintah yang dapat perintah yang dipengaruhi oleh golongan Mu'tazilah tadi menjadikan mazhab rasmi mereka mengatakan Quran itu makhluk.
Jadi mana-mana ulama mengatakan Quran itu makhluk, maka dia akan dihukum, dipenjara. Sehingga ada yang dipancung, dikisas. Ya, Syekh Ahmad Nazaril Khazai, seorang ulama hadis, dia dipancung terus sebab dia kata Quran itu qadim. Pemerintah hukum dia, suruh dia tarik balik, dia tak akan tarik, dia akan kekal perpegangan dia Quran itu qadim, maka dia dipancung. Kepala dia digantung di pintu gerbang Baghdad. Pintu gerbang nak masuk kota Baghdad tu. Dia gantung kepala dia di kota Baghdad. Ya. Dia tulis pula di bawah tu, inilah orang yang ahli neraka. Ya. Ya, nah. Apa jadinya? Kepala tu pada tiap kali maghrib 3 malam. 3 malam tu turut. Kepala tu berpaling kepada kiblat, membaca Yasin dengan lidah yang fasih. Khalifah nak terkejut, mati terkejut khalifah. Ya. Itulah artinya ya. Ini di antara beberapa antara kalangan ulama yang dihukum kerana tidak sejalan dengan pendapat pemerintah. Ya, pemerintah mengatakan dia adalah makhluk, sedangkan ulama ni mengatakan Quran itu qadim. Jadi pegangan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita wajib anut sekarang ni mengatakan Quran itu adalah qadim, ya, bukan makhluk, ya, qadim. Ya, ya. Hatta kalau kita nak uji dia secara makhluk pun dia tetap qadim, ya. Itu yang kata tadi ni, Allah sendiri mencabar. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, kata Allah. Ya, sekiranya kamu meragui apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragui kata dia bukan kalam Allah, kamu datangkanlah, ya, datangkan hatta satu surah pun cukuplah untuk menandingi Al-Quran. Boleh tanding ke tidak Al-Quran? Ya, Tuhan cabar kan. Kalau kiranya kamu meragui Al-Quran itu, datangkan satu surah. Satu surah pun cukuplah. Wa da'u syuhada'akum, panggillah segala punjaga-punjaga kamu. Ya. Pakar-pakar sastra bahasa kamu panggil. Himpun sekali, cuba buat satu surah yang boleh menandingi Al-Quran, tak boleh. Ya, itulah ya, memberi erti bahawa Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam makhluk. Ya, daripada segi hafaz pun serupa. Kalau kita kira di antara buku-buku yang mudah kita hafaz Quran. Ya. Kalau kalam makhluk ni, hatta hadis pun payah orang nak hafal. Quran senang orang boleh hafal. Sebab dia kalam yang sempurna. Kenapa kalam sempurna? Kerana dia adalah kalam Allah. Nampak? Ya, itu sebagai dalilnya. Itu kita boleh lihat sendirilah, ya. Baik. Kemudian kita ringkaskan. Ketiga, berikutnya dia panggil ilmu usuluddin. Usuluddin. Dia tulis usuluddin, bolehlah, nah. Usuluddin ni dimaksud kita tengok nota nombor 12. Kerana asal atau asas perbicaraannya adalah tentang perkara-perkara asas atau pokok dalam akidah Islam seperti keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul dan lain-lain yang menjadi asal ataupun tunjang agama. Ini berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana masyhur hadis ini. Seketika Rasulullah sedang berada di kalangan para sahabatnya, sedang memberi nasihat, memberikan peringatan agama khususan. Muncul seorang laki-laki yang segak tampan, ya, terus bertemu Rasulullah, memberi salam dan bertemu Rasulullah, ya, dan beliau lantar bertanya kepada Nabi, ya, pertama, khabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, terus dia tanya soalan dekat Nabi, Nabi pun jawab, Islam rukun yang 5. Kemudian dia benarkan, benar kamu, dia kata betul kamu. Dia tanya Nabi, Nabi jawab, dia kata betul, saddaqta, benar kamu.
Kemudian dia tanya lagi, khabar kepada aku tentang iman. Inilah Nabi pun bagi tahu, iman itu 6 perkara. Nabi abang kata, pertama percaya kepada Allah, kedua Rasul, ketiga pertama Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat Rasul, ya, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar baik dan buruk daripada Allah. Lantas Nabi jawab, Nabi bagi terang begitu, dia membenarkan, sadaqta, benar engkau. Kemudian lagi dia tanya lagi, khabar kepada aku tentang ihsan. Nabi pun bagi tahu kepada dia, ihsan itu kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Kamu tidak boleh melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Itulah 3 rukun agama. Islam, iman, ihsan. Kemudian dia tanya lagi, bila nak berlaku kiamat? Dan bagai-bagailah. Itu semua adalah perkara-perkara asas dalam agama. Ya, tidak ada perkara-perkara ini, tidak ada agama lah. Kalau tidak ada Islam, tidak ada iman, tidak ada ihsan, kita tidak ada agama. Jadi yang sebenar-benar beragama siapa? Yang beragama itu orang yang dapat menguasai rukun Islam yang 5, menguasai rukun iman yang 6, menguasai akan rukun iman yang rukun ihsan yang 3 tadi. Makanya itu diartikan dengan agama. Maka itu apabila laki-laki yang bertanya Nabi itu pun pulang, Nabi pun tanya para sahabat, kamu kenal ke tidak siapa yang bagi tanya dengan aku tadi? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul dan mengetahui. Itulah Jibril. Jibril datang untuk mengajar agama kamu. Itu dia, nampak tak? Untuk mengajar agama kamu. Jadi maka itu kita kena wajib mengetahui, wajib kena belajar 3 perkara tu. Tentang rukun Islam wajib pelajari, tentang rukun iman wajib kita pelajari, tentang rukun ihsan wajib kita pelajari. 3 itu bila kita kuasai, baru kita dipanggil orang yang beragama, agama yang dianuti sebagai agama Hanif ataupun agama Islam. Boleh faham ya? Jadi itu dia. Tadi antara yang 3 tadi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan, keimanan. Itu dipanggil ilmu usuluddin. Ya, kita ambil, kita lihat umpama pohon lah, pokok. Kalau kita umpamakan dia sebagai tunjang. Ya, kalau tanam pokok ni kita lihat ilmu usuluddin ni macam tunjang lah. Pokok tu mesti asalnya mesti ada tunjang. Kalau tak ada tunjang, tak ada pokok. Betul tak? Ya. Ranting, dahan, daun, bunga, itu cabang dia. Ya, boleh faham ya? Baik. Kemudian dia panggil lagi ilmu ini dengan ilmu sifat. As-sifatu dibaca dengan jamak ya, 13. Kerana perbicaraannya adalah tentang sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan para rasul. Ini kita panggil hukum akal. Ya. Hukum akal dia ada 3 perkara. Pertama wajib, kedua mustahil dan ketiga harus ataupun jaiz. 3-tiganya hukum akal. Wajib kita kena tahu hukum akal. Wajib ya, secara wajib aini, bukan fardu kifayah. Wajib aini. Kalau kita tak tahu ilmu ni, kita tidak ada hukum akal, berdosa. Berdosa sampai bila-bila. Nampak ya? Ini tidak ada pengecualian. Di mana-mana pusat pengajian tinggi daripada dulu sampai sekarang, kalau ambil bidang anak-anak kita pergi ambil jurusan bidang ilmu ketuhanan, ilmu usuluddin, teologi, maka wajib dia kena belajar dulu hukum akal. Ya, kita rendangkan sedikit kulasahnya. Kita wajib tahu 3 lah, hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Habis. Itu wajib kita kena tahu. Tiap-tiap orang Islam, muslimin, muslimat wajib kena tahu hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Nah, 3 inilah yang membentuk, yang boleh melaksanakan urusan keagamaan peribadi kita sebagai seorang muslim, mampu untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dengan 3 hukum ini. Kalau kita tidak tahu 3 hukum ini, kita tergolong dalam kumpulan jahiliyah. Nampak ya?
Itu yang kata sebelum Nabi, zaman Rasulullah, ketika Rasulullah belum seru Islam, dipanggil zaman jahiliyah. Ya. Kemudian dirumus oleh para ulama, ya, pada pada kurun 20, ya, akan lahir semula masyarakat Islam, masyarakat jahiliyah. Pasal orang dah tak mengaji ilmu ni, ya. Orang dah tak tahu hukum akal, tak tahu hukum syarak, tak tahu lagi hukum adat, ya. Ya, maka jadilah Said Qutb, Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb, ya, seorang pujangga, seorang ahli politician Mesir, ya, seorang mujahid, seorang murabbi, ya, seorang muallim Mesir, Said Qutb, ya, rahimahullah ta'ala anhu, dalam kitab fi Zilalil Quran mengungkapkan bahawa abad yang ke-20 adalah abad jahiliyah. Kerana umat Islam dah tak kenal lagi hukum syarak. Dia tak tahu apa dia hukum akal, tak tahu dia apa hukum syarak, tidak tahu apa hukum adat. Dia borong habis semua. Ya, dia pakai hukum dia sendiri, hukum nafsu. Ya, itu yang kita nak kena belajar tu. Jadi ilmu ini sasarnya adalah akal. Ilmu fiqah sasarnya adalah mukallaf. Ilmu tasawuf sasarnya adalah hati. Faham, ya? Ingat, ilmu ini, ilmu tauhid ini sasaran dia adalah akal. Ilmu fiqah, ilmu syariat sasarannya adalah mukallaf. Dia cari mukallaf. Ya, sedangkan ilmu tasawuf sasarannya adalah hati. Itu tiga-tiga ilmu kita kena ada. Akal, kita sebagai mukallaf, urusan peribadi kita melaksanakan segala perintah, dan yang ketiga urusan hati. Contoh hati itu ikhlas. Orang nak sembahyang kena ikhlas. Allah hanya terima ibadat kita, ibadat yang ikhlas. Ibadat yang tidak ikhlas, Allah tidak terima. Lawan ikhlas riak, lawan ikhlas syirik. Lawan ikhlas syirik lah. Itu jawab dah. Jadi kita nak tahu ilmu ikhlas, kena mengaji ilmu tasawuf. Itu sasaran dia. Sebab tu ilmu tasawuf sasaran dia hati. Semua bab hati, perkara hati, urusan hati, sifat hati, dia punya ilmu adalah tasawuf. Semua urusan berkaitan dengan akal, logik ke tidak, munasabah ke tidak, wajar ke tidak, ada ke tidak, ini akal. Itu perlu kepada ilmu tauhid. Kemudian ilmu syarak, nak kenal haram halal, sah batal. Ya, kita nak makan benda ni, kita nak tahu halal ke tidak, haram ke tidak, maka kita perlu kepada ilmu fiqh. Sasarannya mukallaf. Mukallaf siapa? Orang sudah sampai, pertamanya sudah akil, baligh. Islam, akil, baligh, sempurna panca indera, ada mata, ada telinga. Jelas mata, jelas telinga. Kalau tak ada mata, tak ada telinga, tidak ada, dia tidak dipanggil mukallaf. Buta, tak dengar, habis. Dua alat penting ni, kalau dah tak ada, dia bukan orang, maka tu dia ni above the law. Tak ada undang-undang. Makan free, tak payah sembahyang. Jadi kita yang ada mata, ada telinga, bisu bab lain. Bisu tak masuk. Ya. Ada mata, ada telinga, kita sudah dipanggil mukallaf. Bila kita mukallaf, ada hukum taklif di atasnya. Hukum taklif yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, jaiz, harus. 5 hukum ni dibebankan ke atas manusia yang ada mata, yang ada telinga.
yang sampai seruan Islam. Memanglah kita negara Islam ni sampai ada seruan Islam. Ada melalui banyak ini. Jadi kita tak dapat. Kita tak boleh menafikan taklif. Ini sasarannya al-mufiqah. Wajib menuntut al-mufiq. Ya, itu paling penting. Jadi kita balik kepada apa yang kita mengaji sekarang lah. Bawa, ya. Kemudian disebut ilmu ma'rifah. Ma'rifah perkataan arafa ya'rufu, irfan makna kita mengenal. Ini apa yang mengenal Allah? Kita sembahyang sujud sembah kepada Allah tak kenal Tuhan, boleh tak? Kita nak sembah sesuatu, kita kena kenal sesuatu tu. Ya. Tanpa mengenal sesuatu itu, macam mana kita sembah dia? Kita sembah Allah sekarang, tak kenal Tuhan, masya-Allah. Ya. Kamu sembah siapa? Sembah Allah. Allah itu siapa? Kacau tu. Ya. Nak tunjuk zat, dia bukan macam kita, bukan boleh tunjuk zat dia. Tapi wujud Allah. Maka kita nak kenal Allah melalui sifat. Ya, nah. Seperti mana Surakah, laki-laki Quraisy yang mengejar Nabi dalam perjalanan Rasulullah nak hijrah. Rasulullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berjalan dalam perjalanan safar mereka untuk berhijrah ke Madinah. Dia dikejar oleh laki-laki, ya, yang diberikan reward kepada dia. Ada reward. Ya. Kalau kamu boleh tangkap Muhammad, siapa boleh tangkap Muhammad sama ada hidup ataupun mati, dia akan diberi 5 ganjaran besar. Yang pertama, dia akan dibagi 100 ekor unta merah. Dia. Unta merah. 100 ekor. Dia. Dan dia akan dibagi jawatan sebagai ketua bagi kaum yang ada di Makkah. Masya Allah. Nampak tak? Ya. Maka Surakah ni dia dengar lagu tu, dia pun hambat Nabi. Tapi tak berjaya sebut dah cerita tu kan. Tuan pun dah dengar cerita maulid, dia dah pulang lah cerita tu. Jadi 3 kali jatuh tersungkok dia. Dia bawa kuda, naik kuda. Tersungkok 3 kali. Kali yang ketiga tu tersungkok, terbenam habis. Kaki-kaki kuda dengan dia terbenam. Separuh duduk dalam tanah. Ya. Dia pun menjerit sakit, tak tahan. Ya Muhammad, mohon kepada Tuhanmu. Mohon kepada Tuhanmu. Ya. Keluarkan aku daripada mana yang aku ada sekarang ini, ya, supaya aku bebas dan aku tidak akan ganggu kamu lagi. Nabi berdoa, keluar habislah, tercabut keluar. Daripada terbenam tadi di tanah, dia pun dikeluarkan. Dia merangkak ke Nabi tu, daripada tempat dia terbenam tu, dia merangkak dekat Nabi. Muhammad, sif rabbak, dia kata. Nampak? Ya Muhammad, sifatkan Tuhan kamu. Sifatkan Tuhan kamu tu macam mana? Nampak? Dia nak kenal sifat tu. Sebab nampak dah apa yang Tuhan kamu dah buat kat aku ni. Sah kata kamu ada Tuhan, sah kata Tuhan kamu yang melindungi kamu sekarang. Sekarang kamu sifatkan kepada aku bagaimana Tuhan kamu. Nabi tak ajak sifat 20 kat dia. Nabi baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Terus dia pun bangun, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia patah kuda dia, terus dia balik. Dia dah boleh faham dah surah tu. Ya, walaupun ringkas, dia dah faham mudah. Begitulah tinggi sekali, ya, IQ daripada para jurusan peringkat awal kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sebab tu Allah panggil dalam Quran dengan gelaran hormat, ya ayyuhal kafirun. Sebab orang kafir pada zaman Nabi ini semua punya pemikiran yang tinggi. Nampak dah, ya, mudah menguasai kepahaman dan mereka menguasai bahasa-bahasa yang begitu tinggi. Itu sekumpulan generasi pada zaman Rasulullah, ya, yang ada di Makkah. Dia boleh faham surah tu. Terus dia patah balik. Di Islam dah. Ya, dia ada serta peperangan, masuk peperangan. Ya, peperangan jihad sama Rasulullah.
Surakah namanya, ya. Tu ambil cerita dia sikitlah. Baik, sambung. Kemudian ataupun ilmu ma'rifatullah. Nombor 14 kan. Dia lihat dua kaki kerana perbicaraan tentang mengenal Allah dan para rasul. Ilmu aqaidul iman juga dipanggil aqaidul iman nombor 15 kerana perbicaraannya adalah tentang akidah-akidah, simpulan-simpulan keimanan, kepercayaan. Ya. Dan terusnya dipanggil ilmu al-fiqhul akbar. Ini dalam mazhab Hanafi. Ya, mengistilahkan ilmu sebagai al-fiqhul akbar, fiqh yang besar. Ya, bukan sama dengan ilmu fiqh yang kita mengaji haram halal ni ya. Al-fiqh ilmu yang kepaham. Fiqh ni satu ilmu yang kepahaman. Sebab Tuhan dah sebut kan, Nabi ada katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebajikan, maka Allah akan bagi dia faham, faqih tentang agama. Jadi faqih di sini artinya kepahaman agama. Faham tu kita penting. Sebab tu kita kena tuntut ilmu mengikut etika ilmu. Baru boleh dapat dua perkara. Dapat dua perkara ni, baru kita dapat melaksanakan segala suruhan dan tegahan Allah. Kita dapat berinteraksi langsung dan kita boleh bermunajat langsung kepada Allah. Merasai kewujudan Allah dalam diri kita. Dua perkara penting tuan-tuan. Pertama faham. Kedua hikmah. Dua ni tok guru tak boleh bagi. Orang tak boleh bagi. Ya, universiti mana pun tak boleh bagi. Ya, profesor mana pun tak boleh bagi. Dua perkara ni. Yang pertama faham. Ya. Yang kedua hikmah. Yang faham saya dah baca hadis tadi dah. Nabi kata apa? "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kendaki dia ni boleh buat kebajikan yang banyak, maka Allah akan bagi dia faham agama. Kalau tak faham, tak boleh buat kebajikan. Tak tahu nak buat kebajikan. Sembahyang juga tak jadi kebajikan. Puasa juga tak jadi kebajikan. Ya, haji juga tak jadi kebajikan. Tapi kalau ada faham, dia sembahyang 2 rakaat sekalipun ringkas, sudah jadi kebajikan yang besar. Itu yang pertama kita perlu faham. Faham Allah yang boleh bagi, bukan manusia, bukan makhluk. Al-ilmu bita'allum, ilmu kena wajib dipelajari, tapi yang faham tu kerja Allah, bukan faham kita. Bukan tok guru boleh faham tak. Sebab dulu kita mengaji tak faham, jangan pisah tok guru. Aku pergi mengaji aku tak faham pada kata anak. Ya. Kerana faham Tuhan tak bagi, sebab dia tidak memenuhi etika ilmu. Kena ada etika. Nampak tak? Nah. Itu di antara satu etikanya kita kena ada kitab. Itu etika ilmu. Mengaji tak ada kitab, etika apa? Mengaji apa? Betul tak? Hari ni orang mengaji cakap mana? Semualah kebanyakan masjid-masjid lah kita tengok. Ya. Semua pakai mai dengar ya. Macam lecturer tau mereka ni. Mai dengar. Tok guru pula jadi anak murid kena baca kitab. Tok guru baca, ustaz baca, penceramah baca. Ya, anak murid semua duduk dengar. Itu menentu apa nama dia? Kita sekolah mengaji macam tu kan? Ya. Itu etika ilmu. 6 ada etika ilmu ni. Satu di antaranya kita wajib kena ada bahan rujukan kitab, buku, pensel. Dia dah sebut juga perkara ni, suka sebut kan. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali ulama mujtahid. Dia hafal 1 juta hadis tau. 1 juta hadis. Tapi dia masih bawa pen lagi. Bawa kertas, bawa pensel. Sampai dia mati pensel duduk dari tangan dia. Tu dia. Orang tanya kat dia, "Ya Syekh, ya Muallim, Masya Allah. Tuan dah hafal 1 juta hadis pun dia bawa pen apa lagi?" Dia kata, "Aku akan bawa pensel dan kertas sampai ke dalam kubur." Dia kata, nampak? Pasal tuntut ilmu sampai dalam kubur. Tu dia. Nampak ya? Itu Imam Hanbali, Masya Allah. Kita sekerat hadis pun tak baik. Nampak ya? Ya. Ini etika ilmu. Bila kita tidak ikut etika, memang kita tidak akan dapat ilmu tuan-tuan. Tak dapat faham. Sampai ketua duk tak faham tentang tu lah. Dekat mana yang Tuhan bagi dia, dekat tu ya.
Kedua, kita perlu hikmah. Ilmu, tuntun ilmu ni kena ada hikmah. Kalau tidak ada hikmah, kita tak mampu buat kebajikan. Quran kata sendiri, tu'til hikmata man yasha'. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Allah anugerah kepadanya hikmah, dia mampu boleh melakukan kebajikan yang banyak. Masya Allah. Nampak tak? Dengar dua-dua dalil tu Jadi kita kena ada etika. Ni nak mari pada rumah tadi kena pasang niat, aku nak pergi tuntun ilmu, bukan nak pergi duduk saja kebetulan duduk dengar. Pilah, ini bukan tuntun ilmu. Nampak tak? Keluar daripada rumah tadi dah, aku nak hari ni nak pergi kuliah, ada kuliah maghrib hari ni, aku nak tuntun ilmu. Dia kena ada kasat daripada awal. Itu etika nombor 2. Nombor 3, main tiap-tiap minggu, tiap-tiap kali kuliah. Ni 3 bulan sekali baru main. Macam mana? Nampak lah. Ya. Ini bukan etika ilmu. Jenis macam ni lah hari ni yang banyak. Nampak tak? Maka tu umat Islam duduk dalam keadaan kejahilan. Ya. Kita hanya boleh buat sekadar mana yang kita tahu ringan ya. Tidak ada committed iltizam. Itu nak kena jaga. Saya tekan sikit. Baik, sambung lagi. Habis al fiqhul akbar, habis. Kemudian yang pertama nama dia. Kedua, dan nama lagi nama ilmu. Dia panggil ilmu nazar ya. Dia baca nazar. Bukan zai ataupun zal. Dia baca dengan nazar. Firman Allah, "Fanzuru falyanzuru madza mati samawati wal ard." Hendaklah kamu bernazar melihat kepada apa di langit dan bumi. Nazar ni kita lihat dengan mata, kita bawa fikir dengan hati, kita hunjam ke lubuk jiwa. Itu panggil nazar. Kita tengok dengan mata kasar, kemudian kita bawa iktibar, renung dalam jiwa kita, kita main dalam fikiran kita. Ya, itu panggil nazar. Baca, tengok, baca dan fikir. Nampak tak? Itu kita panggil nazar. Ya, Al-Quran sebut kan? Ya, tu imam kena peringat. Sunat tu imam peringat kepada jemaah. Jemaat sekali. Nazar ni. Lepas tu surah tu disunatkan baca, tapi hari ni orang tak baca. Tetap imam tak baca ni surah tu. Hari Jumaat tuan-tuan. Sembahyang Jumaat, sunat imam. Hang hafal Quran satu Quran penuh, tapi yang ni tetap baca 2 surah. Surah yang pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suratul A'la, rakaat pertama. Rakaat kedua, hal ataka hadithul ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah, rakaat kedua. 2 surah ni disunatkan dibaca oleh imam pada tiap-tiap sembahyang Jumaat. Nampak tak? Ataupun surah Jumaat, surah Munafiqun. 4 surah tu yang Nabi baca. Lagipun hari Jumaat tu hari raya langit bumi. Hari raya kena pakai surah tu lah. Kan sembahyang raya orang baca surah tu. Maka tu hari Jumaat, hari raya langit bumi. Lagilah kena kuat baca. Sebab tu di Mekah, Imam Mekah, Madinah, hari Jumaat dia akan baca surah ni. Imam Mekah, semua Imam Mekah. Tak ada pengecualian. Ya, silakan muazzin dengan segala hormat. Al-Munazzar ya, dikenali nazar yang sebut tadi, melihat dengan mata, bawa kepada akal, punjam kepada jiwa. Dalam surah Al-Ghashiyah, sunat bagi imam bawa pada rakaat kedua sembahyang Jumaat. Dan Tuhan sebut, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakkir. Apakah tidak kamu melihat, memikirkan, merenung dan mentadbir dan mengambil iktibar betapa Allah menjadikan unta-unta. Nampak? Tuhan suruh perhati, bukan tengok aja unta tu, gemuk ke tak gemuk dapat korban dah. Tengok binatang unta tu, Tuhan suruh cek tengok unta. Ya, kelebihan binatang ni, ya, binatang yang diternak dalam kalangan manusia, dialah yang paling istimewa, unta.
Ya, bila kamu perhati, tengok, kamu fikir dan kamu bawa kepada satu kajian, pemerhatian, pengamatan, kamu akan dapat lihatlah betapa adanya kemurahan Allah, kerahiman Allah dalam penciptaan itu. Pertama, kamu akan kenal penciptanya yang cukup dengan sifat kasih sayangnya. Allah buat unta tu supaya kita akan dapat lihat Allah jadikan unta tu dengan penuh kasih sayang dan memberikan kemudahan kepada manusia. Betul tak? Itulah contoh, kan? Bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana Allah mendatarkan bumi, bagaimana Allah memancap gunung ganang. Semuanya Tuhan suruh kita perhati, tengok. Ya. Walaupun dia tuju tu unta ni kepada bangsa Arab, khususan umum kepada semua umat manusia. Ya. Hari ni yang gaji itu orang putih, orang barat gaji. Ya. Kita tengok bagaimana Al-Quran, kenapa unta, Al-Quran menyebut unta. Ya, tak sebut binatang lain, lembu apa semua dia tak sebut. Ya. Lembu, kambing ini betul lah, tapi tidak di-highlightkan begitu tinggi. Tapi kenapa disuruh kita pergi kepada unta? Di sinilah. Kalau kita lihat, kita kaji balik, maka para pengkaji saintis, ya, diperujuk, dipekaji kepada kita, baru kita nampak, ya, betapa unta ni dia boleh bergerak dalam semua arah, semua ketika, semua masa. Dia tidak dialahkan oleh masa dan cuaca. Dia tidak dialahkan perjalanan yang jauh. Dia tidak alah dengan keadaan musim. Ya. Dalam panas pun dia boleh berjalan, dalam hujan boleh berjalan, dalam sejuk pun boleh berjalan, dalam rimba pun boleh berjalan. Nampak ya? Dalam tanah datar pun boleh berjalan, masya-Allah. Itu yang kita lihat betapa Australia antara negara yang paling banyak unta di dunia. Australia paling banyak unta. Ini kelebihan unta. Orang nampak ya, ketika Amerika dia nak bawa pesalah-pesalah, dia buat penjara di Australia, nak buat penjara di Australia, ya, nak isi pesalah-pesalah, terpaksa nak kena bawa segala barang-barang begitu ini, keperluan-keperluan asas macam tu dibawa ke Australia. Dia orang tak mampu nak bawa, mereka kena pakai unta sebab sana padang pasir. Di Australia pun ada padang pasir ya. Terpaksa nak rentah padang pasir, tak boleh pakai jeep, tak boleh pakai bas, tak boleh pakai lori, tak boleh. Nampak tak? Kena pakai unta. So bawa unta daripada Arab, daripada Asia Tengah, daripada Asia Barat, bawa unta dengan tuan Arab sekali. Sebab yang boleh kendali unta tu Arab ya. Bawa unta, ya, beribu-ribu ekor dengan barang-barangan yang perlu merentah padang pasir Australia. Jadi dia orang dapat bina penjara dan bagai-bagai, dan bolehlah dapat bina satu satu urusan yang besar dalam menampung pesalah-pesalah. Ya. Jadi bila dah sampai ke situ, tuan Arab baliklah, unta dia tinggal. Unta dia tinggal itulah beranak biak sampai hari ni. Dia banyak nampak. Ya. Ini kita dapat satu perkara lagi, perjalanan jauh, unta 2 minggu tak makan boleh berjalan. Tak makan, tak minum. Dalam 2 minggu dia boleh berjalan terus. Non-stop. Nampak tak? Tak ada letih. No? Ini unta. Ya? Kalau bawa orang tak boleh. Bawa jeep orang tu letih. Jeep pun susah. Minyak dah habis. Nampak tak? Pakai unta tak payah pakai minyak. Nampak tak? Boleh berjalan jauh. Musim sejuk pun boleh. Australia ada juga sejuk. Nampak ya? Ada juga winter. Ya. Mana tak dapat tidak. Unta lasak, satu binatang yang lasak, ya, yang kuat, yang boleh bawa barang-barang dagangan yang berat. Nampak tak? Tidak memberikan apa ancaman, dan dia punya imun body yang kuat, ketahanan body dia. Itu susu dia lebih tu. Susu unta tu kuat. Dia boleh melemahkan sebarang bentuk vaksin yang bahaya dalam badan kita. Ya, itu sebagai contoh. Ya, banyak minum susu unta ni, dia akan banyak membunuh racun-racun dalam badan kita. Ya, toksin-toksin dalam badan kita tu akan banyak musnah kalau kita rajin minum susu unta. Tidaklah. Boleh? Itu kelebihan dia lah. Ya.
Jadi itu di antara Al-Munazal. Ayat ini yang kita baca tadi Al-Ghasyiyah tu Tuhan suruh kita fikir. Tiap-tiap Jumaat tu imam baca. Makmum akan dengar awak tu imam tu baca tiap Jumaat sebab dalam ayat ni Tuhan suruh kita fikir. Nampak tak? Maka itu disunatkan surah ni. Sabihis ni untuk tanam kasih sayang. Bila tu imam baca surah ni, jemaah semua ikut dengar di Jumaat akan masuk kasih sayang. Sebab itu disunatkan surah ini baca pada sembahyang witir sebelum tidur. Nampak tak? Sebelum tidur kita baca kita buat sembahyang witir kan. Sunat baca surah ni pertama supaya kita tidur dengan kasih sayang. Dia nampak. Ya, sebab tu Nabi kata, aku sayang surah ni. Nabi kata, sabihis marab, aku sayang surah ni. Nampak. Maka kita pun kena sayang lah sama Nabi sayang. Ada apa saya lah. Maka tu kita baca tiap-tiap surah yang dibaca tiap-tiap malam. Semua umat Islam yang sembahyang witir tentu akan baca surah ni. Betul tak? Ya. Maka tu hari Jumaat, hari raya, tu imam juga baca supaya masyarakat anak karya kita semua dengar surah ini jadi kasih sayang. Jangan bawa surah lain. Nampak tak? Itu yang Mekah, Madinah, imam-imam dia. Mereka semua hafaz Quran. Tapi hari Jumaat dia tetap akan bawa surah ni. Ya. Abdul Rahman Sudais dia mari melawat Malaysia. Tiap-tiap negeri dia melawat, bila dia orang suruh dia jadi imam sembahyang Jumaat, dia akan baca surah ni juga. Ni di Malaysia ni. Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Ya. Syekh Ramlan Huzaifi Madinah pernah datang 2 kali di Shah Alam. Pun sama juga. Jadi imam di Shah Alam, satu lagi imam di Wangsa Maju. Ya, Masjid Muaz bin Jabal. Dia baca juga Sabihis hari Jumaat. Dia tak baca surah lain. Tapi kita heran imam-imam kita tak membaca apa. Ya. Mungkin tak tahulah dia punya hikmah tu. Ilmu dia itu paling penting. Ya, alhamdulillah. Surah tu baik. Kemudian disebut ilmu istidlal. Istidlal ni 17, kita tengok nota kaki di bawah, kerana perbicaraannya ada tentang berfikir dengan logik dan memperhatikan alam semesta untuk buktikan kewujudan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya, ilmu istidlal ini banyaklah, ya. Sehingga ada orang barat yang buat satu rumusan ilmu bagi mengenal Tuhan. Tapi dia tak tahu Islam ke tak. Ada kita kata ada ni benda-benda penjaga-penjaga barat yang menulis buku-buku tentang ketuhanan, ya, dengan menggunakan dalil, antaranya dalil matematik, ya. Dia bawa 20 dalil matematik memberi bukti bahawanya wujud Allah dengan kesempurnaan sifatnya. Itu dia. Ya, saya tak ada lah buku tu. Buku tu saya tak ada. Tapi saya tengok buku tu, diambil isi kandungan buku tu dimasuk dalam buku Revolusi Mental yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri zaman Allahyarham Tun Abdul Razak. Ya, buku tu disain oleh Datuk Senu Abdul Rahman, Menteri Pelajaran masa tu, dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Buku tu ada kat saya. Nama buku tu Revolusi Mental. Tentang kalau ada buku tu, buka tengok dalam tu. Dia ada dalil matematik. 20 dalil matematik yang ditulis oleh orang barat, penulis barat. Nampak tak? Dia buat kajian memberi bukti bahawasanya Allah wujud, Tuhan yang sempurna dengan segala sifatnya. Tu dia. Cantik itu buku dia, ya. Revolusi Mental nama buku tu, ya. Tak ada di kedai lah tu zaman Allahyarham Tun Razak nak berjual lagi lah buku tu, ya. Datuk Senu Abdul Rahman sign sebagai Menteri Pelajaran masa tu. Saya pun beli buku tu baca, ya. Kata nak merevolusikan, pencetus revolusi ummah. Buku tu seolah-olah membuka minda kita. Orang-orang Islam, orang Melayu ni kena bergerak dengan begitu kemas. Itu buku tu lah, ya. Baik, sambung kan. Kemudian laginya
Sumber, kita masuk pada sumber. Ilmu ni diambil daripada mana sumber? Ilmu ni diambil daripada Al-Quran, daripada hadis, dalil-dalil akal yang benar. Ilmu ni diambil daripada Al-Quran, mana boleh ambil daripada lain. Sumber ilmu ini Al-Quran, ahadits nabawi, hadis-hadis baginda besar Nabi, dan dalil-dalil akal yang benar, hujah akli. Yang itu dia punya sumber, ya. Kemudian yang ketiga, kandungan dia. Apa yang terkandung dalam ilmu ini? Kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai i'tikad yang yakin dan kepercayaan yang putus. Urusan yang masuk dalam bab ini, perkara-perkara yang berkait dengan urusan ilmu ini adalah berkaitan dengan ketuhanan Allah, kerasulan Nabi, ya, mengenal apa-apa perkara yang boleh kita sebut sebagai soal kepercayaan. Sebab Al-Quran tuntut kita kan, ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Mula Al-Quran itu Alkitab, tidak ada keraguan padanya, confirm dia adalah benar daripada Allah, tak perlu kamu ragu, jangan diragui, ya. Dia adalah merupakan sifat kepada Al-Quran, huda lil muttaqin, sifat Al-Quran, al-huda. Al-huda itu adalah sifat Al-Quran untuk hamba-hamba Allah yang nak masuk dalam kumpulan muttaqin. Siapa yang muttaqin? Nombor satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tengok, orang yang bertakwa kepada Allah ni mesti ada ilmu ni dulu. Percaya kepada yang ghaib, banyak yang ghaib ni, cukup banyak. Alam ghaib lebih besar pada alam syahadah. Kita sekarang alam syahadah dia panggil, alam mulki. Ini dipanggil alam mulki, M-U-L-K-I. Atas daripadanya alam muluk. Bunyi muluk, ubah sikit bari. Nampak tak? Ya. Jadi alam muluk ni alam malaikat. Alam mulki ini alam yang dikuasai oleh Allah sebagai raja langit dan bumi. Nampak tak? Jadi naik daripada alam bumi ini, alam mulki, alam yang dikerajaan. Sebab kita sebut la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. Ya, dia abad yang atas tu mulku. Sebab takbiran bumi ini datang daripada langit. Sebab dia sebut alam mulk. Dia tak kata alam mulki. Alam mulki dia kuasai di alam muluk, alam langit. Ya, di langit ada arash. Arash itu adalah headquarters, ya, markas pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kerajaan. Kerajaan Allah. Bukan Allah berkerajaan, kerajaan Allah. Jangan pergi kata Allah berkerajaan pula, kacau. Ya. Apa kerajaan Allah? Pentadbiran langit bumi. Yang kita kena highlight kan tiap-tiap kali Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin tu kita kena tanya, apa alamin ni? Yang banyak ni plural, dia plural kan? Al-alam itu plural. Ya. Kita kena tahu 18,000 alam ditakbir oleh Allah. 18,000 alam Allah takbir sendiri dia. Tanpa kongsi, tanpa syarikah, tanpa pembantu, tanpa alat. Ya. Semata-mata Allah, wajib Allah sajalah yang dipuja-puji. Nampak tak? Dia. Nampak tak? Jadilah wajib pula kita memuja, maka tu Fatihah jadi wajib dalam sembahyang. Boleh faham ya? Dia kena tengok sampai ke situ. Jadi kita kena tanya lah tiap-tiap kali, 17 kali sehari semalam duduk baca, kenapa tak cek balik? Kenapa puja-puji kepada Allah mentadbir seluruh alam? Banyak mana alam tu? Apa ya alam dia? Ini soal-soal alam ghaib lebih banyak daripada alam syahadah. Itu wajib antara kita mengetahui. Maka tu Tuhan bagi akal. 5 akal Tuhan bagi, bukan 1. Ya. Kalau bagi 1 aku tak apa, jadi monyet lah, jadi 1 ya. Dia tahu rambut duduk panjat naik pokok lah. Duduk berganyut ya. Ya. Allah bagi 5 akal. Nampak tak? Yang kita duk pakai banyak 1 akal lah. Untuk takbir hidup kita ya, makan minum, ya. Bergerak hidup, tidur, beranak, membiak, mati. Duk pakai akal itu saja tak jadi ya. Akal itu akal hayawaniyah. Tak cukup. Itu ada 3 di kepala. 3 Tuhan bagi di kepala. 2 dia bagi di sini. Akal fikri depan.
Ya, untuk kita fikir. Ya, ya, dia panggil fikri. Akal tu boleh fikir depan. Sebab tu orang tak bagi tampak dahi, jangan tampak dahi. Pop, jangan. Orang-orang halus tu penting tu. Tampak dia habis. Jam tak boleh fikir. Nampak tak? Maka itu kita disuruh sujud. Sujud lama. Sujud atas tanah tau. Bukan sujud atas kapet. Nah, mazhab Hanafi ya, masjid Hanafi ya. Semua sujud atas batu, atas tanah. Tak ada kapet. Ya. Pulau Pinang, kita pergi pulau, ya, di pulau. Ya. Masjid clean. Kita tengok dia. Sujud atas marmar tu ya. Dia Masjid Bukhari. Atas marmar. Sebab kita nak earth tu kena dahi tu kena ada earth. Bumi kena ada earth. Nampak tak? Tok nek kita yang buat ladang, yang buat kebun, yang buat sawah ya. Kaki dapat sihat ya. Kaki dapat kaki ayam. Duk pijak tanah lalu earth. Sihatlah. Nampak tak? Kita berkasut. Dalam rumah pergi kasut. Nampak tak ya? Tapak kaki kita tak dapat earth. Dahi kita tak dapat earth, no kapet. Nampak tak? Tak gitu. Tak bawa kapet, orang tak main masjid lah. Dia nak buat. Tak kena bawa kapet. Nak pergi cantik. Tapi kita dah terhalang. Kita dapat. Dahi tu kena lama. Sebab tu wajib buka dahi. Bila semayang tu wajib kena buka dahi. Sebab wajib kena expose. Dahi tu dia kena expose kepada earth, bumi tu. Supaya akal fikir kita akan jadi segar. Nampak tak? Faham ya? Boleh? Itu dia punya sebab. Suruh sujud pula lama. Supaya darah kita semua akan turun kepala. Nampak tak? Bila darah kita banyak turun kepala, maka dia akan berfungsi dengan lebih segar. Nampak tak? Seluruh saraf-saraf kita akan mendapat petunjuk. Akan mendapat bimbingan yang lebih sempurna. Nampak? Itu paling penting. Akal fikir. Ya. Dia sudah fikir, kita bawa di belakang. Dia panggil akal apa di belakang? Akal gharizi. Subconscious mind, orang putih kata. Subconscious mind. Dia simpan habis. Dia punya recorder tu. Dia boleh simpan. Tak ada hadnya. Nampak? Orang hafal Quran. 6,666 ayat. Dia boleh simpan. Dengan benda-benda lain sekali. Macam saya sebut Imam Ahmad Ibn Hanbal boleh taruh 1 juta hadis. Ini dia punya kelebihan. Akal belakang. Subconscious mind. Maka tu jangan beri jatuh belakang. Budak-budak jangan beri jatuh bawah belakang. Nampak tak? Saya jaga juga kan. Ya. Kemudian di tengah. Awal-awal lah Tuhan bagi lembut. Budak-budak umur lembut kan. Di tengah. Sebab situ ada satu lagi otak. Satu lagi akal. Akal salimi dia panggil. Masya Allah. Dialah nak merumuskan. Apa yang kita fikir, apa yang kita simpan, dia akan rumus. Bila dia tak boleh rumus, tak sesuai, dia akan buang. Itu panggil tidur. Bila kita tidur, ada mainan tidur. Mimpi. Bukan mimpi. Wish, dia buang. Buang yang tak boleh dirumus. Nampak? Tanda Tuhan sayang kat kita. Kalau dia tak buang, jenuh kita. Nampak tak? Nampak ya? Kena mengaji sampai ke situ. Jangan ambil sekerat-sekerat. Kemudian baru kita bawa kedua. Yang dua ni, dia ada kontak dengan langit. Dua ni kontak langit. Tiga ni kontak dengan bumi. Dengan makhluk. Dua di dalam ni. Yang pertama dia panggil akal lubbi. Orang yang punya akal lubbi dia panggil ulul albab. Al-Quran sebut inna fi khalqis samawati wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati li ulil albab. Al-Quran kata. Nampak tak? Pada penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, jadi tanda-tanda kewujudan yang begitu dekat dan yakin bagi orang-orang yang advanced thinking. Nampak tak? Siapa advanced thinking ni? Ulul albab. Dia ada satu akal lubbi nama dia. Nampak tak? Lubbi. Kemudian dia ada kontak. Dia nak link lagi dengan langit. Dia ada akal apa dia panggil? Profesor Hamka panggil akal budi. Arab panggil akal nurani. Hamka seorang dia bagi nama tu. Ulama lain tak ada. Ulama Melayu semua seorang tak tahu apa nak panggil. Profesor Hamka, Buya Hamka, dia boleh faham. Dia kata ini dia panggil akal budi. Sebab kita orang Melayu ni ada dua benda. Budi, pekerti. Dia tak?
Daripada budi keluar pekerti. Pekerti itu implementation of the budi. Nampak ya? Dia faham? Na'udzubillah. Kalau kita tahu dulu ni begitu nilai Allah, ya Allah Tuhanku. Ahsanut takwim. Inilah ahsanut takwim. Ya? Manusia paling hebat. 5 akal dia bagi tak boleh kenal Tuhan juga. Patut bakar bila-bila. Kekal dia neraka, nampak? Tu orang kafir kena kekal bakar neraka bila-bila. Sampai 5 akal aku bagi puan-puan tak boleh kenal aku lagi, ya Allah. Apa ni? Dah boleh kenal tak mau kenal pula. Dah kenal tidak mau hayati pula. Asya-Allahnya, masya-Allah. Yang susah. Maka betul itu sebagai contoh kita nak faham tuan-tuan. Itulah insya-Allah ya. Kita akan sambung lagi lah. Kata kot. Ambil nombor 3 juga lah. Nombor 3, kandungan kepercayaan kepada Allah Rasul mencapai iktikad yang yakin, kepercayaan yang putus jazam. Jadi 10 baru kita baca 3 ya. Lagi 7 ni kita sambung insya-Allah. Dan nak kupas satu lagi, mau sejam lagi. Ini nombor 3, nombor 4 bidang skop perbicaraan ni panjang dia punya penjelasan ya. Takat ni pun tuan-tuan boleh terima pun jadilah ya yang kita terang. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.